Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya raikan, yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasfir Yusuf selaku mudir Tahfiz Mutmainnah Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah. Seterusnya, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Syahrir Long, pengurusi Tahfiz Mutmainnah, pada pagi ini akan mengadakan satu rakaman tentang kaifiat solat jenazah. Mudah-mudahan apa yang akan kami bincangkan pada pagi ini dan cara menunaikan solat jenazah, insya-Allah akan memberi manfaat, khususnya kepada mereka-mereka yang kadang-kadang rasa bimbang, tak berapa nak jelas bagaimana kaifiat menunaikan solat jenazah. Jadi secara ringkasnya, saya akan mengemukakan beberapa soalan sebelum yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasfir menunjukkan kepada kita cara solat jenazah. Pertama, yang berbahagia Ustaz, apakah hukum solat jenazah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrir Long selaku pengurusi Tahfiz Mutmainnah. Alhamdulillah, di ruangan ini soalan yang dilontarkan berkaitan dengan solat jenazah, iaitulah solat ke atas orang yang telah pun meninggalkan dunia. Jadi soalan pertama, apakah hukum solat jenazah? Hukumnya ialah fardu kifayah, iaitu masyarakat perlu mendirikan solat jenazah bagi kematian atau mana-mana individu yang mati dan mereka adalah seorang yang muslim. Jadi masyarakat itu mesti mengadakan solat jenazah atas kematian seseorang yang muslim. Baik, soalan kedua, bila boleh kita menunaikan solat jenazah? Adakah tengah hari, petang ataupun malam? Ada waktu-waktu khusus atau tidak? Berkaitan dengan waktu, kalau kita merujuk kitab fiqh, kita tidak diletakkan ataupun tak dilarang untuk kita mengadakan solat jenazah. Cuma dicadangkan supaya masa antara waktu jenazah mati dengan waktu dengan solat untuk kita dirikan itu tidak terlalu jauh. Sebagai contohlah, kalau dia mati malam, kita nak simpan sampai 2-3 hari, tidak ada waktu ataupun tak diboleh atau tak digalakkan. Kita digalakkan untuk kita mempercepatkan solat jenazah setelah dah disahkan kematian bagi seseorang. Jadi dalam satu hari, kalaulah kita nak solat pagi boleh, nak solat petang boleh, bahkan malam pun dibolehkan untuk kita solat jenazah. Jadi bermakna tak ada waktu haram untuk solat jenazah lah. Sebab jenazah ni kita ketahui ataupun kita faham perlu disegerakan. Okey, terima kasih. Kemudian, adakah syarat berapa ramai baru boleh kita dirikan solat jenazah? Dan kalau macam mana kalau kata seorang saja, waris meninggal ataupun bapa meninggal, ibu meninggal, seorang saja nak solat, boleh atau tidak? Ataupun ada syarat? Mesti 10 orang ke 40 dan sebagainya. Saya sempat merujuk dalam kitab At-Tazhib ini yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dibul Bugha, seorang ulama di negeri Syam, Syria, dan saya tidak melihat adanya syarat bagi bilangan jemaah untuk mendirikan solat jenazah. Bahkan pernah berlaku dalam satu peristiwa kematian Al-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna, katanya bila beliau meninggal, maka tak dibenarkan oleh ahli keluarga untuk solat atas jenazah dia. Hanya beberapa segelintir sahaja yang dibenarkan. Dan dalam Islam tidak mensyaratkan bilangan, tetapi digalakkan. Digalakkan ramai
untuk mengikuti solat jenazah. Lagi ramai lagi bagus. Lagi ramai lagi banyak kelebihan si jenazah akan dapat. Sebab itu kita perlu lihat bagaimana kelebihan orang yang hadir sembahyang jenazah. Dalam satu hadis mungkin Ustaz pun maklum bahawa kelebihannya seperti diberikan pahala sebesar bukit Uhud. Orang yang hadir sembahyang jenazah akan diberikan pahala sebesar bukit Uhud. Orang yang bersapi Mekah, orang yang bersapi Madinah, dia akan tengok besar mana bukit Uhud ni. Sebab tu jangan kita duk ligan nak dapat sampul RM5. Kalau boleh, bila tahu ada jenazah, kita ligan nak dapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi, itulah sebesar qirat. Orang yang pergi ikut jenazah ke perkuburan pula, dia akan ditambah lagi pahala dia sebesar bukit Uhud pula pahala dia. Jadi tak disyaratkan beberapa bilangan jenazah untuk mendirikan solat jenazah, tetapi digalakkan sebanyak mungkin. Sebab tu kalau kita tengok ulama, kalau dia meninggal, masya-Allah ribuan, puluhan ribu mungkin, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan seterusnya, apakah solat jenazah itu mesti diadakan di masjid dan di surau saja? Bagaimana kalau nak solat di rumah? Baik, kebetulan kita di masa musim Covid ini memang tak dibenarkan solat jenazah di masjid. Kalaulah disyaratkan di masjid, pakai tak mayang lah. Okey, jadi dalam Islam tidak mensyaratkan. Itulah kemudahan agama kita. Jadi kalaulah ada kematian, kita nak dirikan sembahyang jenazah di mana-mana sahaja pun boleh. Yang penting tempat tu tidaklah tempat yang kotor ataupun yang tidak baik. Tetapi yang sebaiknya di masjid. Di masjid. Bahkan hari ini masa Covid ni diminta atau disarankan kita buat di rumah sahaja. Bahkan di tanah perkuburan pun boleh. Dan Ustaz mungkin maklum kisah Najasyi. Sebab tu ulama mengambil dalil mengatakan 4 kali takbir untuk solat jenazah diambil daripada kisah Nabi sembahyang jenazah secara ghaib atas kematian Najasyi. Dan ia juga membuktikan bahawa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ataupun tidak ada syarat bilangan jemaah yang kita dirikan sembahyang jenazah. Tak disyaratkan mana-mana di masjid, bahkan dibolehkan di mana-mana tempat sekalipun. Soalan seterusnya, saya spontan, apakah dibolehkan wanita, orang perempuan solat jenazah bersama-sama orang lelaki? Dan bagaimana kedudukan sekiranya dibenarkan? Jadi adakah diminta ataupun adakah boleh? Adakah dibolehkan wanita untuk ikut solat jenazah? Dalam kitab tidak meletakkan syarat orang yang sembahyang jenazah itu mesti lelaki. Dia pondan ke, dia perempuan ke, dia lelaki ke, dibolehkan. Tetapi yang lebih menggalakkannya adalah lelaki lah. Lebih digalakkan adalah lelaki. Seperti contoh kewajipan sembahyang Jumaat. Okey. Tak diwajibkan kepada seorang perempuan. Tetapi kalau dia sembahyang Jumaat, gugur kewajipan zuhurnya. Begitu. Kalaulah Jumaat yang wajib begitu pun gugur kewajipan zuhur bagi seorang perempuan, maka jenazah yang hukumnya fardu kifayah juga dibolehkan kepada dia. Kemudian solat jenazah ni berapa rakaat? Ustaz, ada rakaat? Nah, kadang-kadang ialah Ustaz belum bagi pencerahan sikit. Okey. Banyak orang keliru dan mungkin orang rasa sembahyang jenazah ni payah. Saya pernah mengikuti satu peristiwa. Satu bah mai ke kampung ni, kononnya nak mengiringi jenazah. Saya tak mahu sebutlah kisah dia apa. Tapi satu bah ni saya pergi, kebetulan saya pergi sebab yang meninggal ni adik sahabat saya. Saya pergi satu bah mai. Tetapi yang sedihnya, mereka tak turut serta sembahyang jenazah. Rugi, sayang, kesian kepada jenazah. Dan kita pun tak dapat kelebihan pahala satu bukit Uhud bagi orang yang solat jenazah. Sebenarnya sembahyang jenazah ni tak payah, tak susah dan tak payah. Dia bukan macam sembahyang zuhur, bukan macam sembahyang subuh, kerana dia tidak ada rakaat. Dia hanya ada 4 kali takbir. 4 kali takbir. InsyaAllah kita akan sebut, kita akan tunjuk kaifiat solat jenazah. Sebab tu jangan merasa susah. Kalau dengar ada jenazah, kalau orang ajak kita pergi sembahyang jenazah,
Pi sebab senang. Dan solat yang paling menepati waktu ialah solat jenazah. Senang saja sembahyang jenazah ni, kita akan sebut sekali lagi di akhir kaifiat solat jenazah. Dia tidak ada rakaat, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Dan katanya ada kisah. Dan ada kisah saya sebut tadi di awal tadi, ada orang sembahyang jenazah, dia pi rukuk, dia pi sujud. Yang tu bukan dia. Islam mengajar kita solat jenazah hanya takbir 4 kali takbir. Oh, jadi maknanya tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahiyat awal, hanya takbir. Dan takbir itu nanti insya-Allah Ustaz akan praktikalkan untuk kita, tunjuk insya-Allah. Kemudian bagaimana kedudukan mayat lelaki ataupun mayat wanita sekiranya kita yang menjadi imam? Kedudukan imam ketika dia nak solat jenazah bagi si mayat ataupun si jenazah, bagi jenazah lelaki, imam kedudukannya biasa kita tengok kedudukannya duduk di kepala bagi lelaki jenazah. Saya tak pasti di mana asal usul diambil, tetapi yang biasa kita dengar kerana bagaimana seorang lelaki menggunakan fikirannya atau dia sebagai seorang ketua dalam keluarga, dalam masyarakat, maka disitulah kemuliaan dia. Bagi seorang perempuan atau jenazah perempuan diletakkan di depan imam, maka kedudukan imam biasanya kita akan tengok dia akan duduk di pinggang atau di sebelah perut perempuan itu. Dikatakan kerana memuliakan seorang perempuan yang merupakan seorang ibu yang melahirkan anaknya, yang berusaha payah membesarkan anak-anaknya bermula daripada rahim ibu itu. Itu yang saya dapat simpulkan bagi kedudukan imam. Kalau seorang jenazah itu lelaki, maka kedudukan imam di kepala lelaki itu, jenazah itu. Kalau seorang perempuan, seorang imam akan duduk di bahagian perut atau di pinggang seorang jenazah itu. Wallahu a'lam. Ustaz, soalan terakhir ni yang susah ni. Lafaz dia panjang sangat. Usalli ala hadzal mayyiti atau apa tifli lagi. Ustaz pun tak ingat ni. Apa kata Ustaz kalau kita niat sudahlah, kita takbir tu, aku sembahyang jenazah, cukup? Adakah dibolehkan sedemikian? Okey, konsep niat dalam Islam ini bukan pada lafaznya. Apapun amal yang kita lakukan memang disertakan atau dituntut untuk kita letakkan niat supaya amal itu akan mendapat pahala dan dapat habuan. Seperti hadis Nabi yang sangat famous, itulah innamal a'malu binniyat. Itu setiap amal itu dilihat pada niatnya atau tujuannya. Begitulah juga solat jenazah. Maka yang dikatakan niat itu adalah lintasan hati beserta dengan perbuatan amal yang kita lakukan. Maka bila kita terlintas untuk nak solat jenazah, tak mesti kita tentukan lelaki atau perempuan. Walaupun ada lafaz niat yang diajarkan oleh ulama. Ini perempuan mayyitah, yang ni lelaki mayyit, boleh. Tapi untuk memudahkan bagi orang yang beginner, yang baru ke apa-apa, jangan menganggap niat tu susah sampai tu imam dah takbir yang ketiga kita duduk hak pertama lagi. Tak lepas. Yang tu jadi masalah masyarakat kita. Jadi saya ingat mungkin di negeri Arab tak pernah timbul isu niat ataupun tak lepas-lepas niat ni. Maka tak disyaratkan lafaz. Lafaz hanya dikatakan oleh ulama untuk membantu khusyuk kita ketika mana kita niat. Saya kira niat hanya lintasan hati. Kita mengatakan kita niat solat jenazah ikut imam lillahi ta'ala. Dia harap jelas kepada kita makna niat yang penting. Kita tahu dah solat jenazah laki lah aku sembahyang jenazah. Tak payah sebut kono 4 takbir lah ikut imam. Memang dah dia dah tahu dah. Kerana dia hadir tu sendiri memang untuk solat jenazah. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sekarang insya-Allah Ustaz Muhammad Nasbir akan tunjukkan kepada kita kaifiat ataupun cara solat jenazah. Cumanya ada bacaan-bacaan yang tertentu tu. Yang pertama baca apa, yang kedua ni banyak orang boleh baca, yang tiga ramai tak boleh baca. Kalau dia duduk diam lepas takbir 3 tak apa dah. Yang keempat pun lagi tak boleh ingat. Dia duduk diam tak apa dah. Jadi insya-Allah kita persilakan. Dan jawapan ni, jawab ni dulu, lepas tu baru tunjuk. Kisah sembahyang jenazah ini ataupun doa atau bacaan ketika sembahyang jenazah ini
diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu amal soleh ataupun apa-apa ibadah, kita kena rujuk hadis Nabi atau perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendengar bacaan Nabi ketika solat jenazah. Okey, saya sebutkan dulu. Untuk takbir yang saya sebutkan tadi ada 4 takbir. Takbir yang pertama bacaannya adalah surah Al-Fatihah. Takkan tak apa ya Ustaz? Surah Fatihah siapa tak doa iftitah tak ada surah Al-Fatihah. Terus bila Allahu Akbar baca Fatihah terus. Imam baca, kita pun baca. Ni kalau Fatihah pun tak boleh baca, kira dialah jadi jenazah senang. Okey. Yang kedua, untuk takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling afdal salawat Ibrahimiyah, macam mana kita baca ketika tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Kalau tak boleh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup, bukan payah pun. Yang ketiga, yang ni yang mungkin orang rasa payah. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi, Auf bin Malik mendengar Nabi baca doa ini. Doa yang paling sahih bacaan pada takbir yang ketiga ialah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adzabil qabr min adzabin nar. Okey. Auf bin Malik kata, alangkah baiknya ketika itu aku yang jadi jenazah. Pasal doa Nabi tu. Kalau tuan-tuan perasan sikit, saya nak ambil sikit dalam doa tu. Antara doa yang Nabi sebut adalah, ya Allah, sucikan dia yang si mati ini daripada dosa, seperti mana jika dibasuh pakaian putih itu menjadi bersih suci. Kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu binad danas. Sebab tu Auf bin Malik kata, baiknya aku jadi jenazah ketika itu. Pasal Nabi yang doa, Allah kan, doa yang mustajab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak boleh hafal doa yang panjang tu, kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu lelaki. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau tak hafal juga pendek tu pun, biar tu imam tolong baca ke kita ikut ataupun kita diam saja. Yang penting takbir yang ketiga itu. Untuk takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Seperti yang kita sebutkan tadi, kaifiat untuk kita buat solat jenazah, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud seperti solat-solat yang lain. Jadi kita hanya takbir 4 kali takbir, no? Pertama, bila kita takbir yang pertama, Allahu Akbar, ketika takbir itulah kita niat. Lintasan hati ketika mana kita nak sembahyang jenazah tu, ketika kita takbir. Dalam Islam mengajar kita, niat itu adalah satu lintasan untuk buat satu perbuatan disertai dengan perbuatan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Okey, untuk takbir yang pertama, kita akan baca Al-Fatihah sehingga selesai. Okey. Yang kedua, Allahu Akbar, maka kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kalau tak boleh panjang-panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pun cukup dah. Okey, kadang-kadang Ustaz, Tok Imam dia kalut sikit. Jadi untuk para imam, saya sarankanlah, saya cadangkan kita bagi time sikit kepada makmum kita. Al-Fatihah bacalah kan, pelan-pelan supaya nak gelut mana. Okey, yang ketiga, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Ini takbir untuk kita doa kepada si mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, rahmatilah si mayat ini,
dan ampunilah dia, dan juga berikan keafiatan, wa'afi wa'fu anhu, dan juga ampunkan dosa-dosanya. Okey. Kalau tak boleh duduk diam. Kalau tak boleh, tak ingat, duduk diam saja. Yang penting takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, yang keempat. Okey. Yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Maksud dia, ya Allah, janganlah engkau halang untuk sampai pahala kepada dia. Itu maksud dia. Allahumma la tahrimna ajrahu. Pasal dalam kehidupan kita, tuan-tuan, banyak amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi kita minta, ya Allah, biarlah pahala tu sampai dekat si mati atas perbuatan amal yang dilakukan. Jadi last kali macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai lah. Lepas tu imam akan doa lah. Apa-apa doa selepas dia solat selesai lah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ustaz Muhammad Nasbih. Mudah-mudahan video yang kami wujudkan pada pagi ini memberi manfaat kepada umat Islam, khususnya pada orang-orang muda yang mungkin kurang memahami. Jadi dengan soalan-soalan yang sengaja saya ajukan tadi, membuka minda kita untuk lebih kita memahami bahawasanya solat jenazah ni mudah. Tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Takbir 4 kali takbir, niat. Allahu Akbar, niat aku sembahyang jenazah. Baca Fatihah, semua orang boleh. Baca selawat sampai ustaz kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rakaat yang kedua, minta maaf, takbir yang kedua. Takbir yang ketiga tak ingat, duduk diam. Tapi takbir juga. Oh, jadi yang keempat pun macam tu. Tak ingat doa tu, duduk diam. Tapi takbir yang keempat. Kemudian bagi salam sebelah kanan, bagi salam sebelah kiri. Maka selesai dah. Imam doa, kita amin. Jadi terima kasih. Rebutlah peluang tu kan. Ya, rebut peluang. Sebab tadi ada sikit saya nak tambah dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada 40 orang yang akidahnya bersih, tolong sembahyang jenazah, kita mendapat ganjaran. Si mati tu boleh mendapat ganjaran yang Masya Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi mudah-mudahan dengan video yang kami terbitkan pada hari ini memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat, insya-Allah. Kalau nak tahu lebih lanjut, tanyalah ustaz-ustaz yang lain. Ini kaifiat yang paling mudah supaya kita tidak meninggalkan solat jenazah. Apatah lagi kalau bapa kita, ibu, keluarga yang meninggal, tak jadi imam pun kita jadi makmum. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Yang bahagia Ustaz Muhammad Nasbih Yusuf.